Yang pertama, plan Datin Munirah. Datin Munirah menunggu kepulangan anaknya. Hatinya tidak tenang selagi tidak memberitahu di depan Zarif yang Dian sedang mengandungkan anak yang cacat. Apabila Zarif sampai di rumah dan mendengar cerita mamanya, terjegit biji mata Zarif mendengarnya. Disangkakan mamanya bergurau, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Demi menutup malu dan aib keluarga, Datin Munirah memberi cadangan pada Zarif. Tapi segala cadangan dan rancangan yang akan dibuat ke atas Dian sememangnya tidak berperkemanusiaan langsung dan sangat kejam. Zarif pun mengiyakan rancangan Datin Munirah asalkan dia dapat berkahwin dengan Azura nanti. Anak yang tak berdosa akan menjadi sasaran mereka berdua. Datin Munirah juga salahkan Zarif kerana sebelum ni Zarif abaikan Dian dan tidak membuat check up. Kalau tidak, dari awal lagi dah bertindak untuk menggugurkan kandungan itu ketika peringkat awal kehamilan Dian. Sekarang ni nak buat macam mana? Takkan Rif nak tikam perut perempuan bodoh tu semata-mata nak bunuh anak dia? Lepas tu Rif tanam dua-dua kat belakang rumah. Macam tu. Tengking Datin Munirah dengan baran sekali. Zarif terus terkedu mendengarnya. Kini baru dia mengerti akan punca kemarahan mamanya sedari tadi. Sedikit sebanyak kata-kata mamanya itu termasuk juga di kepalanya. Hal mengenai anak dia yang cacat jangan sesekali diketahui kepada Nek Tok, Nek Wan dan Datuk Saleh. Zarif pula berasa jijik bila dia membayangkan wajah budak yang cacat itu. Memanglah mama dapat rasa Nek Tok tetap akan bagi harta pada cicit yang cacat tu. Tapi bila fikir balik kan, dapat harta sekalipun, tapi kalau malu sepanjang hayat, tak seronok juga. Takkanlah mama nak pujuk papa pindah kat luar negara pula. Gara-gara si cacat tu, mama pula yang susah. Sebab tu mama dah fikirkan tadi, dan mama dah ada rancangannya. Kali ini apa jua idea mamanya, Zarif akan mengikut saja. Sedangkan jika sempurna lahirnya pun, Zarif memang tidak ingin mengambil tahu akan diri budak itu. Inikah pula bila dah cacat? Selepas Dian selamat melahirkan anak, Datin Munirah perlu pastikan budak cacat itu dibagi pada orang lain, iaitu keluarga angkat. Keluarga angkat tersebut akan dibayar. Dalam masa yang sama, Datin Munirah akan cari orang yang nak jual anak. Itu sebagai buat syarat nak tunjuk pada Nek Tok dan yang lain. Datin Munirah juga mahu menipu Dian yang mengatakan anaknya sebenarnya normal dan bukannya cacat disebabkan doktor tersalah tengok. Sudah semestinya Dian terima bulat-bulat apa yang dikatakan Datin Munirah. Selepas itu, dia akan lemaskan bayi itu untuk tamatkan riwayatnya. Kejam sungguh idea yang diberi oleh perempuan berhati iblis ini. Zarif pula sedari tadi mengangguk tanpa henti, seperti menyetujui saja idea balik terkutuk mamanya yang menyalahi undang-undang serta agama itu. Dian juga perlu dipastikan bersalin di rumah untuk pastikan rancangan berjalan lancar. Dalam tempoh 2 bulan juga sebelum bersalin, Datin Munirah dan Zarif akan dera Dian secukup-cukupnya untuk pastikan si cacat dalam perut Dian akan terjejas disebabkan tekanan yang melampau. Jika bayi cacat itu habis nyawa, lagi memudahkan urusan Datin Munirah dan Zarif. Tidak perlulah dua beranak berhati iblis itu pening kepala. Yang kedua, Dian di luar pagar. Langkah demi langkah, Dian berusaha untuk balik ke rumah. Selepas dia menaiki bas, dia perlu berjalan kaki agak jauh menuju ke rumah. Tergamak Datin Munirah meninggalkan Dian dalam keadaan dia yang sarap mengandung. Disebabkan dapat keturunan cacat, Datin Munirah lupa dosa pahala. Dalam perjalanan jalan kaki ke rumah, Dian ditumpang oleh sebuah teksi dan pemandu teksi itu bernama Pakcik Abbas. Dia tak sampai hati melihat keadaan Dian begitu, dan dia pun ikhlas memberi dia tumpang sampai depan rumah. Dia mahu membayar duit teksi, tapi Pakcik Abbas menolak. Pakcik Abbas pun memberi nombor telefonnya jika lain hari Dian perlukan teksi. Masa itu, Dian nak bayar pun dia tak kisah. Dian pun ketawa mendengar kata-kata pakcik teksi itu.
Apabila Dian menekan loceng di luar pagar rumah banyak kali, pagar masih belum dibuka. Dian tahu suaminya ada di rumah, memandangkan rumah sudah terang benderang. Zarif pula perhatikan Dian dari balkoni biliknya. Api kebencian menjulang kembali. Kau duduklah kat luar tu. Jangan harap aku nak buka sekarang ni. Untung-untung dah beremu lama-lama. Cepat sikit kau nak beranak mampus. Minta-minta hujanlah lebat-lebat. Biar padan muka sebendul tu. Gerutu hati Zarif dengan hati yang panas membara. Pada malam itu, hujan turun dengan lebatnya dan kilat yang sambung menyambung kuatnya. Zarif tersedar dari lenanya dan menutup tingkap bilik. Dia berteduh di bawah pokok berhampiran luar rumah. Nak berteduh di rumah jiran, seorang pun tak kenal. Waktu ini, dia berdoa semoga suaminya segera bukakan pagar rumah. Satu petanda buat Zarif apabila Zarif alami mimpi buruk mengenai satu lembaga hitam yang menakutkan dia. Zarif tersedar dari mimpi dan diheran dengan mimpi itu. Zarif turun ke bawah dan membuka pagar rumah setelah hujan telah pun berhenti. Dia gembira kerana akhirnya Zarif bukakan pagar. Tapi di saat ini tiada lagi sandiwara yang Zarif perlu laksanakan. Apabila dia melangkah masuk ke dalam rumah, bermakna itulah bermulanya penderitaan Dian yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, tiada lagi sandiwara. Mulai saat itu, Zarif tidak perlu lagi berpura-pura di depan Dian. Segala kata-kata kesat keluar dari mulut Zarif. Dian pada mulanya tidak percaya suaminya berkata begitu. Tapi apabila kata-kata bodoh dihamburkan dari diri Zarif, barulah Dian sedar siapa dirinya pada suaminya selama ni. Zarif tidak pernah sayang dan cintakan dirinya. Dian terima dengan hati terbuka, andai itu takdir buatnya. Dia meminta izin pada Zarif untuk melangkah keluar dari rumah itu. Tapi Zarif memberi amaran pada Dian, jangan sesekali berani keluar dari rumah itu. Zarif perlu pastikan Dian tidak mengadu pada Mariam. Zarif perlu menjaga maruah keturunan keluarganya. Zarif juga memberitahu pada Dian matlamat dan tujuannya berkahwin dengan perempuan bendul itu. Dia hanya mendiamkan diri apabila Zarif meluahkan segalanya. Selepas itu, Zarif mengambil barang-barang Dian di biliknya dan dicampak ke arah Dian. Zarif menyuruh Dian tidur di bilik dapur. Maka dari situ, Dian telah dijadikan sebagai orang gaji dan tiada lagi nama panggilan abang pada Zarif, tetapi Encik Zarif. Mulai saat itu juga, Zarif memberi amaran pada Dian supaya jangan berani-berani sentuh makanan dan barang-barang dalam rumah itu. Zarif hanya izinkan Dian makan nasi, kicap dan air garam saja. Kalau nak minum pun, hanya air paip saja. Aku cakap dengan kau lah bodoh. Janganlah buat muka tunggu kayu kat sini. Faham ke tidak? Faham Cik Zarif, dia menjawab. Zarif pun melangkah keluar dari rumah untuk bertemu dengan Azura. Perempuan itulah yang selayaknya menjadi suri hidupnya. Kini Zarif mula menghitung hari. Harinya akan menyatukan mereka berdua. Dan hari itu juga akan meleraikan hubungannya dengan perempuan yang amat dibencinya itu buat selamanya. Waktu ini, dia hanya mampu berdoa semoga dia terus kuat menghadapi dugaan ini. Dalam masa yang sama, dia menyesal kerana tidak mendengar kata-kata Mariam sebelum ni. Betul cakap kau, Yam. Betul cakap kau. Zarif tak suka aku. Zarif tak pernah sayang aku. Aku bodoh ke, Yam? Aku bodoh ke? Kalau aku bodoh sekalipun, perlu ke aku diperlakukan begini, Yam? Nek Wan, kalau Nek Wan tahu pasal ni, mesti Nek Wan sedih kan? Dian tak nak Nek Wan sedih. Dian akan lalui demi anak Dian, Nek Wan. Demi anak Dian.